Waktu dia susah, dia akan bergantung dengan Allah. Waktu dia senang, bergantung juga, tapi kurang. Ataupun tak bergantung langsung. Itu manusia. Menerusi surah Ibrahim ayat 6 dan ayat 7. Dan insyaAllah mungkin ayat 8 sekali lah ya. 6, 7, 8. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, kita lihat ayat yang ke-6 surah Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan, Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah tak kala mana. Ini kita panggil ayat Al-Quran. Kalau kita melihat ayat seperti ini, yang dimulai dengan wa idh, ya, ataupun hanya dimulai dengan idh, alif baris bawah hamzah, ya, zal mati, idh, ya. Apa makna idh? Idh ini memberi maksud ingatlah tak kala mana. Bermaksud selepas perkataan idh ini mesti dia ada kisah, cerita. Tuan-tuan bacalah Quran, bila mari wa idh, lepas tu mesti cerita. Cerita-cerita dalam Quran ini bukan cerita dongeng. Cerita-cerita dalam Al-Quran sangat besar dia punya pengajaran, ya. Bukan sekadar cerita. Sebab tu setiap kali kita tengok wa'id, tuan-tuan tengok, perhatikan apa cerita Allah nak sampaikan, ya. Dalam cerita ini sebenarnya memang Al-Quran ni banyak kisah, banyak kisah, ya. Sebab apa Allah Ta'ala banyak cerita kisah-kisah umat dulu, kisah-kisah akan datang, ya. Kerana manusia ni dia suka bercerita, kan? Kita pun macam tu, tuan-tuan. Bila kita cakap gitu, dia susah nak masuk. Bila mari cerita, dia mudah faham. Anak-anak kita macam tu, kan? Cerita tentang Allah itu esa, macam mana nak faham kat dia, kan? Allah itu Allah itu tak nampak tapi ada. Macam mana nak cerita ke dia? Pening dia. Sebab tu kita pun cerita, contohnya macam ni, contohnya macam ni, baru dia faham. Itu memang manusia ni, kan, akal kita ni dia perlukan kepada kisah-kisah. Allah cerita tentang dosa pahala. Pahala sedekah ni, kan, macam mana nak bagi faham? Bila kita bersedekah banyak pahala, macam mana pahala sedekah tu? Sebab benda tu bila kita sedekah, bertambah ke kurang duit dalam dompet kita? Kurang, kan? Duit dalam wallet kita ada RM100. Sedekah tabung masjid RM50. Berapa dalam dompet kita? 150 ke? Tinggal 50. Habis tu kata bertambah kot. Mana bertambah? Jadi Allah pun ceritalah perumpamaannya seperti satu biji benih kita tanam, tumbuh sebatang pokok, ada 7 tangkai, itu ada 100 buah. Maknanya 700 kali ganda. Kita nampak gambarannya seperti itulah.
Tapi hakikatnya lebih daripada itu. Tapi nak bagi nampak tu. Ya. Dalam ayat ini Allah cerita tentang apa? Kisah Nabi Musa. Bukan Haji Musa tu. Haji Musa ni ya juga. Tapi ini cerita Nabi Musa ya. Tu nama sama ya. Dan ingatlah tak kala mana telah berkata Nabi Musa kepada siapa? Kaum dia. Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Uzkuru ni'matallah. Ingatlah kamu semua akan nikmat Allah. Apa nikmat yang Allah dah bagi pada umat Nabi Musa? Banyak. Antaranya nikmat terbesar bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Idh anjakum. Sekali lagi kan nampak ya? Idh. Ingatlah tak kala mana anjakum. Ingatlah tak kala mana kamu semua ini ya, telah diseksa, telah dizalimi ya. Minta maaf ya. Idh anjakum maksudnya tak ingatlah tak kala mana kamu telah dilepaskan, diselamatkan ya, daripada ahli keluarga Firaun. Firaun ni kan jahat. Sekarang ni dia tak Firaun nama sekarang. Nama tak ada. Tak ada nama orang Muhammad Firaun, tak ada. Tapi watak Firaun tu ada. Watak tu ada. Tak ada orang bubuh nama Firaun. Nama anak saya Firaun. Oi. Takut dengar je kan. Ubahlah nama dah. Nama itu tidak baik. Jadi tak ada orang nama Firaun, tapi perangai Firaun tu ada. Ada. Ya. Ada tak Abu Jahal sekarang ni? Nama tak ada. Nama siapa? Abu Jahal. Tapi tak ada orang nama tu. Cuma perangai Abu Jahal tu ada. Ya? Jadi nak cerita ayat-ayat cerita-cerita Quran ni relevan sampai bila-bila. Walaupun cerita Nabi Musa, tapi watak itu ada. Allah kata apa? Ingatlah. Nabi Musa kata ya, cuba tuan-tuan bayangkan. Nabi Musa bagi tahu dekat umat dia. Wahai umat aku, ingatlah kamu semua akan nikmat Allah. Ingat tak waktu kita dulu diselamatkan daripada Firaun tu yang jahat tu? Firaun kan mati. Mati dalam lautan, ditenggelami oleh lautan. Dan Allah selamatkan Nabi Musa dan Firaun dan pengikutnya daripada lautan tersebut. Yang mana Allah suruh Nabi Musa pukul tongkatnya, kemudian air lautan tu terbelah menjadi laluan kepada Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman. Firaun pun dia cuba nak ikut, dia rasa dia selamat. Lepas tu akhirnya habis, ditimbus dengan air lautan, mati ya, dalam lautan tersebut. Nak mati sekejap je, Allah Ta'ala nak bagi mati sekejap je kan. Benda tak logik tu, tapi Allah boleh buat ya. Siapa sangka ya, tongkat yang hanya sebatang tongkat biasa boleh terbelah. Bukan tongkat tu tak ada kuasa apa-apa, tapi kuasa itu daripada Allah. Dengan izin Allah maka berlakulah ia. Maka itu satu perkara yang menyeronokkan bagi pengikut Nabi Musa. Apa kejahatan Firaun ni? Yasumunakum su'al azab. Yang mana Firaun itu telah menyeksa kamu semua dengan sejahat-jahat azab, sejahat-jahat siksaan. Jahat Firaun ni. Apa jahat Firaun ni? Azab yang teruk ni. Wa yudhabbihuna abna'akum. Disembelih anak-anak lelaki. Sembelih ni bukan sembelih macam sembelih lembu. Macam mana nak tahu dia bukan macam sembelih lembu? Sembelih lembu baik ke tak baik? Baik. Sebab apa? Sebab pisau tu tajam. Ni hebat Quran ni. Kita melihat dari sudut perkataan tu pun Allah dah bagi tahu dah ya, bagaimana jahatnya Firaun. Kalau kita tuan-tuan baca ayat itu, wa yudhabbihuna. Yudhabbihuna ada sabdu pada huruf ba. Yudhabbihu. Kalau tak ada sabdu dibaca dengan yadhbahu. Apa beza ada sabdu dengan tak ada sabdu? Kalau tak ada sabdu, contohnya lembu yang sembelih korban itu hari, kita tak ada sabdu ya, maka dibaca dengan yadhbahu. Sembelih contohnya, atau dabaha ataupun yadhbahu Muhammadun baqarah, sedang menyembelih Muhammad itu akan lembu. Kita guna yadhbahu, tak ada sabdu pada huruf ba tu.
Maksudnya apa? Itu sembelihan yang baik. Pisau tajam sekali sembelihan tidak menyakitkan binatang. Itu memang disuruh. Tapi kalau saya sebut yudhabbihu Muhammadun baqarah, al-baqarah, telah sedang menyembelih Muhammad itu lembu, tapi saya baca dengan yudhabbihu, ada sabtu kat situ. Apa beza dia? Beza dia yang kedua ini maksudnya Muhammad itu menyembelih lembu dengan sangat zalim. Dengan cara pisau dia tumpul dengan macam gergaji tu, kuruk. Itulah yang dibuat oleh Fir'aun kepada anak-anak lelaki pada zaman Nabi Musa. Dia bukan sembelih dia. Sembelih biasa tak sakit. Tak percaya? Tak, jangan buat pula ya. Jangan buat ya. Buat kat lembu ayam tak apa. Sebab tu hukum undang-undang hudud dalam Islam ada pancung kepala kan. Nampak zalim ya, tapi sebenarnya itulah cara yang tidak menyakitkan. Kursi elektrik sakit, hukuman gantung sakit, tembak sakit, pancung kepala tak sakit. Nampak seperti sakit, tapi orang kena tu dia tak sakit. Sebab tu dalam peperangan pun Nabi tak, dalam perang pun Nabi suruh pancung kepala aja. Tak boleh buat lebih pada itu. Pancung kepala. Ya, supaya apa? Supaya mati dia tidak sakit. Ya. Jadi kalau nak kata kalau pisau tu tumpul sakit, inilah yang dibuat oleh Fir'aun. Disembelih dengan agak zalim. Kalau nak sembelih anak tadi tu, biarlah sembelih dengan cara baik, tapi tak. Fir'aun ni dia jahat. Ya. Itu satu. Anak lelaki disembelihnya bagi mati, dan sembelih cukup menyeksakan. Kemudian wayastahyuna nisaakum, dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Ini lagi sakit. Sebab apa? Sebab hidupnya wanita pada zaman itu bukannya aman. Kalau kita kematian suami, ibu-ibu hari ni dia sedih lah. Tapi hidup aman lagi. Kan? Okey, sedih-sedih tapi aman. Tapi zaman Nabi Musa ni, yang perempuan ni kalau suami mati, anak laki mati, dia orang tak selamat juga. Kita kata lebih baik mati daripada hidup. Sebab apa? Kalau hidup, tekanan. Akan menjadi hamba seksual, hamba abdi, akan diperkosa. So maknanya hidup dalam keadaan tertekan. Kenapa Fir'aun biarkan perempuan hidup? Sebab antara salah satu faktornya kerana dia nak meramaikan keturunan Fir'aun. Dia nak hapuskan keturunan Bani Israel, dia nak ramaikan keturunan Fir'aun. Itu antara satu punca lah dia biarkan yang perempuan hidup. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan demikianlah ya. Dan pada demikian itu adalah bala. Bala ni maksudnya ujian, bencana daripada Tuhan kamu yang amat besar. Okey. Kalau kita perhatikan ayat itu, Allah mengatakan wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum. Bencana ataupun ujian daripada Tuhan kamu. Kenapa tidak dikatakan demikianlah bala ataupun ujian daripada Allah? Apa beza Tuhan dengan Allah? Ya. Rabb ini Tuhan, tapi kembali kepada Allah kan. Tapi kan lebih senang kita kata ujian daripada Allah daripada ujian daripada Tuhan. Nampak sama kan? Tapi ada sebabnya. Kenapa Allah guna perkataan Tuhan berbanding kalimah Allah? Biasa tak kita mendengar perkataan murabbi? Pernah dengar tak perkataan murabbi? Apa makna murabbi? Makna murabbi ni ialah pendidik. Murabbi ni kalau tengok asal kalimah ni daripada perkataan Rabb. Rabb ya. Tapi bukan maksudnya Tuhan. Murabbi tu membawa maksud pendidik. Boleh kita kata begini, maksud ayat ini Allah nak bagi tahu apa? Dan demikianlah ujian daripada Tuhan kamu yang sedang mendidik kamu. Bermaksud ujian bukan untuk menzalimi. Allah tak zalim.
Allah uji manusia sebab Allah sedang mendidik kita. Sama lah ayat ni, Allah kata, Nabi Musa bagi tahu demikianlah ya ujian untuk kita semua daripada Tuhan yang sedang mendidik kita. Didik apa? Didik untuk sabar, didik untuk bergantung dengan Allah, didik supaya syukur dan sebagainya. Sama tak dengan konteks kita hari ni? Kita alhamdulillah ya, walaupun sekarang COVID tak habis-habis lagi, kan? Mari pula chicken apa? Monkeypox pula. Itu hari influenza, monkey pula, ya. COVID tak habis lagi, ya. Jadi nak ceritanya waktu COVID tu hari, waktu awal-awal COVID kan, 2 tahun, apa jadi? Orang hilang kerja kan, kematian ramai, ketakutan, dan lagi apa? Macam-macam kan. Perceraian, bunuh diri ada. Ujian tak tu? Ujian. Ujian tadi untuk apa? Ujian tadi kerana Allah nak mendidik. Kalau didik ni baik ke tak baik? Cikgu rotan anak murid sebab apa? Sebab nak mendidik budak tu. Cikgu tu jahat ke? Tak. Cikgu tu baik sebab dia nak bentuk anak didik dia jadi baik. Bermakna dia sedang mendidik anak murid dia. Ya. Jadi tuan-tuan, maknanya Allah uji tadi supaya Allah sedang mendidik kita. COVID itu adalah salah satu cara Allah untuk Allah didik kita. Apa yang kita belajar daripada COVID tu? Kesabaran, nak sabar. Kebergantungan dengan Allah tinggi tak tu? Oh, siapa kena COVID? Saya pun kena, ya. Naik ambulan kan. Bagaimana waktu tu bila kita berpisah dengan anak isteri naik ambulan tuan-tuan, pergi maik tu kan. Nak salam tak boleh. Jauh-jauh menangis isteri kita kan. Waktu awal-awal dulu macam-macam fikiran kita ni, ya Allah. Adakah ini saat terakhir aku tengok wajah anak isteri aku ni? Sebab waktu tu tak kira muda tua. Yang mula-mula saya ingat lagi, orang yang pertama hamba saudara kita yang mula-mula terkorban kerana COVID, umur muda, 30-an. So waktu tu muda tu tak kira. Jadi saya kata, ya Allah, adakah ini pertemuan terakhir aku dengan anak isteri aku ni? Jadi waktu tu kita apa? Hanya fikir, ya Allah, tolonglah, selamatlah aku, boleh balik semula ke rumah ini, ya Allah. Gantung Allah tinggi. Sekarang gantung juga, tapi macam kena COVID tu ni. Itu manusia tu. Manusia. Waktu dia susah, dia akan bergantung dengan Allah. Waktu dia senang, bergantung juga, tapi kurang. Ataupun tak bergantung langsung. Itu manusia. Oleh kerana itu, Allah nak ajar kita ni supaya bergantung dengan Allah. Salah satu jangan pandemik tu. Cuma kita perasan tak perasan je. Allah mendidik kita supaya erti apa? Sabar. Lagi Allah didik kita apa? Syukur. Nabi Musa dengan pengikut ni diuji dengan cara macam tu. Anak disembelih, wanita dibiarkan hidup. Kita pula tak disembelih, tapi dengan cara COVID. Tapi hikmah dia tetap sama. Allah sedang mendidik kita. Syukur tak? Syukur. Jumpa kawan kita, aku ni walaupun kena buang kerja, bisnes melingkup, tapi alhamdulillah hidup lagi, makan minum macam biasa katanya. Nampak? Baru belajar arti syukurnya, ya Allah, rupanya ya, walaupun kita ni susah, Allah bagi juga rezeki. Alhamdulillah. Dekat situ kita belajar syukur. Alhamdulillah dapat balik jumpa anak isteri, kita belajar syukur, ya Allah, menangis kita tak syukurnya, ya Allah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu ayat 6 surah Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala menyambung pada ayat 7, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Biasa dengar ayat ni. Dalam radio selalu baca, ya. Ustaz-ustaz pun dalam radio pun selalu sebut ni.
Dan tengok ya, dan ingatlah tak kala mana. Sama cerita juga tu. Dan ingatlah tak kala mana telah memberi ingat Tuhan kamu kepada kamu semua. Maknanya Nabi Musa bagi tahu kepada kaum dia, ingatlah tak kala mana Tuhan dah bagi tahu kepada kamu semua. Sama juga, kita baca ayat ni untuk kita macam mana? Dan ingatlah tak kala mana Allah berfirman kepada kita semua. Allah bagi tahu apa kepada kita? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya sesungguhnya kalau kamu bersyukur, apa kata Allah? La azidannakum. Nescaya akan ditambahikan lagi untuk kamu. Siapa yang syukur kata Allah, aku tambah lagi. Tambah nikmat, tambah berkat, tambah macam-macam. Ini janji manusia kan janji Allah? Janji Allah. Baik. Janji manusia, ya. Janji manusia boleh dicapati. Janji Allah, ya, insya-Allah akan ditepati. Itu ya. Janji manusia kadang-kadang tak betul juga, ya. Itu manusia. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tu tak mungkir janji. Mustahil Allah tu mungkir janji, ya. Jadi Allah kata siapa syukur aku tambah lagi. Dan Allah kata sesiapa, sebaliknya siapa yang kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Tengok tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Allah kata siapa syukur tambah, siapa kufur Allah tak kata kurang. Kalau nak diikutkan, kalau syukur itu tambah, kufur sepatutnya kurang kan? Sepatutnya macam tu. Tapi baiknya Allah Ta'ala, Allah kata siapa syukur aku tambah, siapa kufur aku tak kurang pun. Itu menunjukkan Allah ni baik dengan kita. Dia tak kurang. Tapi Allah bagi peringatan je. Siapa syukur aku janji aku tambah, siapa yang kufur Allah tak kata kurang. Allah kata apa? Ingatlah azabku amat pedih. Allah bagi warning saja. Maksudnya apa? Allah ni sayang kat kita. Dia nak kita ni banyak syukur. Sebab apa? Kalau kita syukur Allah janji Allah tambah. Sebab Allah tak nak kurang kita. Tapi persoalannya berapa ramai orang yang bersyukur. Syukur ni kata ulama mesti dengan 3 perkara. Yang pertama syukur dengan lisan. Yang kedua syukur dengan amal perbuatan. Yang ketiga syukur dengan hati. Okey, kita ambil yang pertama, syukur dengan lisan. Kalau kita bagi markah syukur dengan lisan ni, markah dia 33%. Ini saya bagi markah senang, percentage. 33% lisan. Lisan macam mana? Alhamdulillah, syukurnya Allah bagi nikmat kat aku, alhamdulillah. Itu 33%. Cukup ke? Tak cukup. 33 tak lulus, kan? Kalau SPM markah 33, fail. Jadi tak cukup. Banyak orang ingat syukur. Itu 33 je. Kena lengkapkan 100% tu. Kemudian 33% lagi daripada amal perbuatan. Syukur tadi alhamdulillah, syukur. Amal perbuatan kena upgrade ibadah. Kena rajin solat, kena tutup aurat, kena rajin tahajud, kena banyak sedekah. Jadi ada orang ni buat, alhamdulillah saya dapat projek 33%. Lepas tu dia buat kenduri kesyukuran. 33%. Berapa markah? 66 markah. Okey tak? Boleh lah. Tapi tak cukup kuat. Ya. Bukan sekadar kenduri kesyukuran. Adakah orang yang bersyukur tu wajib buat kenduri kesyukuran? Tak semestinya. Apa makna syukur? Sebahagian ulama mengatakan makna syukur itu ialah ta'atul mun'im. Dia mentaati pemberi nikmat. Maknanya dia taat Allah, itu syukur. Allah bagi nikmat, makin dia taat Allah, itulah syukur. Jadi solat maghrib tadi, itu syukur. Sebab taat perintah Allah. Tutup aurat, itu tanda syukur. Lagi apa? Baca Quran, itu syukur. Semua perkara yang membawa kepada ketaatan, itu syukur. So maknanya lafaz alhamdulillah, amal perbuatan kena tambah.
Tapi banyak orang tuan-tuan, termasuk saya bersama. Ni saya cakap untuk saya. Biasa anak kita, cucu kita nak SPM, baca Yasin, solat tahajud, solat taubat, solat hajat tak? Anak tu dapat 9A, dah kurang dah solat hajat dia. Tinggal hajat dah. Solat taubat pun dah tak ada lah. Baca Yasin pun dah kurang dah. Itu yang tak sebetulnya. Sepatutnya dah anak tu berjaya 9A, lagi banyak baca Yasin, lagi banyak tahajud, baru betul syukur. Ini terbalik. Waktu tak dapat, kemain minta macam-macam. Bila dah dapat, kurang pula ibadahnya. Ini yang tak menepati kehendak syukur. Sepatutnya makin baik. Samalah saya pun. Cakap pandai lah kan. Allah. Waktu Covid tu hari kan, banyak zikirnya kan. Baca Quran banyak, solat. Lepas Covid ni apa? Ini ujian ni. Ini ujian. Dulu sewaktu Covid, hadirin sekalian, meronta-ronta kita. Bila masjid nak buka, bila surau nak buka, marah-marah pun ada. Mengamuk. AJK faham kan? Kena maki hamun. Tanggunglah dosa aku kat kubur esok. Tanggung kat akhirat. Sian AJK tak pasal-pasal kena marah. Nak dia bagi masuk, kang kena saman. Tak dia bagi masuk, kena maki hamun. Serba salah. Tersepit kan? Serba salah. Lepas tu bergaduh pula kan. Padahal jiran tu. Dah kesian AJK. Banyak keluhan yang dapat gitu kan. Ada satu masjid dia kata, jemaah tu marah kat kita ustaz. Mengamuk dia. Padahal jiran tu. Kamu tanggunglah dosa aku kan. Bermasam muka lepas tu kan. Sedih saya katanya. Padahal saya pun tak tahu nak bagi masuk. Tak boleh kan, sebab kan kena saman, kena denda sebagainya. Tak, kesian, memang kesian kan. Kalau boleh kita nak bagi masuk, tapi kita ni nak buat macam mana kata. Dah bermasam muka. Kita pun cakap dengan dia, Haji, nanti esok kalau dah kata dah boleh buka, datanglah ya. Marah dia. Lepas tu dia kata, bila dah diumumkan boleh datang masjid, sampai hari ni tak nampak mukanya. Itu masalah. Ya. Yang marah-marah ni bila dah kata, itu namanya ujian tu. Allah nak tengok ni, Allah sedang mendidik kita. Allah tengok kita, amboi kamu ya begitu, orang kata membuat-buatnya rasa rindu nak datang rumah aku, kata Allah. Aku sedang mengajar kamu supaya cintakan masjid. Kan? Membuat bila nak mari. Kemudian Allah tarik ujian itu daripada kita. Allah kata, sekarang datanglah rumah aku, cepat-cepat. Datanglah ramai-ramai. Tapi tengok-tengok gagal juga. Kan? Ini untuk saya juga. Ya. Allah kata, amboi, dulu bukan main lah, nak sangat. Ni aku dah bagi nikmat ni, tak tahu pula syukur. Ini ujian tuan-tuan. Ujian bagi Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa bagi tahu dekat kaum dia? Kenapa Nabi Musa bagi tahu dekat kaum dia? Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah. Ingat tak dulu anak-anak kita disembelih? Ingat tak anak perempuan kita dibiarkan hidup diperkosa? Ingat tak dulu? Kenapa Nabi Musa bagi peringatan tu? Kerana Nabi Musa melihat kaum dia mula lupa diri. Sekarang ni dah terlepas dari Firaun, seronok, alhamdulillah, sujud syukur semua. Lepas tu mula lupa diri. That's why Nabi Musa ingatlah balik kita dulu, kita susah dulu ni. Dah lupa ke nikmat Allah ni? Nampak? Rupanya sama juga ayat ni untuk kita. Ingatlah kita semua waktu susahnya Covid tadi. Sekarang ni macam mana soalannya? Adakah kita syukur ataupun kufur? Wal'iyadzubillah min dzalik. Memang kita tidak tergolong dalam golongan yang kufur. Kemudian 33% lisan, 33% amal perbuatan, 34% lagi ya syukur dengan hati. Yang ini yang paling besar tu, syukur dengan hati. Syukur dengan hati macam mana? Mengakui apa saja yang kita ada, itu semua adalah milik Allah, bukan milik kita. Dapat nikmat, ini bukan aku punya, Allah Ta'ala yang punya. Sebab tak ada pun yang kita punya. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada
Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita ada. Sebenarnya Allah punya. Mana ada milik kita? Semuanya Allah punya. Kereta kita Allah punya. Rumah kita Allah punya. Anak isteri pun Allah punya. Pinjaman saja. Sebab tu orang yang benar-benar bersyukur, dia mengakui dengan sebenar-benarnya, ini aku tak ada punya. Orang macam ni, kalau lisannya, amalnya, hatinya cukup 100% ni, at least 80%, 90%, yakinlah orang ni tuan-tuan, Allah bagi rezeki melimpah ruah. Janji Allah, siapa syukur aku tambah, rezeki dia makin berlipat kali ganda. Hadirin sekalian, ya. Tapi sedih melihat suasana hari ni kan. Contoh ya, contoh halal haram orang ketepikan. Tapi nak hidup Allah berkat, tapi hak ni dia tak jaga. Ini kata Allah, siapa syukur Allah janji tambah. Syukur mesti dengan lisan, perbuatan, hati. Maknanya kalau amal perbuatan Allah kata apa, aku suruh buatlah. Yang aku tak bagi jangan buat. Tapi ini contoh ya, yang halal haram orang sapu habis. Macam mana nak? Harta banyak, mungkin harta banyak, tapi hati tak tenang. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Halal haram dilanggar habis. Sedih kan? Sedih. Saya ada seorang pegawai atasan KWSP, dia cerita ya. Dah lah tak ramai orang convert kepada yang syariah. Saya jumpa syariah ni diperkenalkan KWSP yang syariah ni tahun 2016. Sekarang ni tahun 2022. Pencarum KWSP di Malaysia 14 juta. Daripada 14 juta ni 9 juta adalah Melayu Muslim. Majoriti orang Melayu pencarum KWSP. Okey. 9 juta ni ramailah kiranya, ya. Daripada 9 juta tahun 2022 ni, saya tanya dengan pegawai ni, berapa yang dah pindah kepada akaun syariah? Jawapannya dia kata 1.4 juta. 1.4 juta. Tak sampai separuh. Kalau separuh 4.5 juta. Maknanya 1.4 juta saja. Ramai lagi tu. Sudah 6 tahun berlalu. Okey, benda ni saya bukan pegawai KWSP ya. Tuan-tuan tanya pada mereka lah kenapa jadi benda ni. Tapi yang nak ceritanya, pegawai ni kata yang lebih menyedihkan lagi ustaz ni, yang dah tukar syariah tu, dia datang balik, dia kata apa? Saya nak tukar balik konvensional. Tapi masalahnya dia tak boleh dah buat penukaran. Sebab sekali je boleh buat penukaran. Bila dah tukar yang syariah, tak boleh patah balik kepada konvensional. Itu syarat dia. Syarat dia daripada bank negara dan sebagainya lah ya. Syarat dia macam tu. Okey. Yang ni mari, dia kata saya nak tukar konvensional balik. Tak boleh tuan. Marahlah dia. Kenapa tak boleh? Itu hak saya katanya. Okey, marah satu hal. Pegawai ni kata, kenapa encik nak tukar balik? Kan dah pergi syariah tu, kan dah elok, dah halal kat situ. Tak payah pening-pening nak fikirkan zakat apa semua, dah clear. Tak payah nak fikirkan nak bersihkan harta. Apa dia kata? Itu urusan saya. Halal haram ke itu saya tanggung. Tak payah bising-bising lah nak ajar saya. Dia bukan cerita nak ajar, ni cerita benda yang hak ni. Itu terpulang kat saya lah. Yang penting esok kalau saya dah tua esok, saya rugi katanya kalau ambil syariah ni. Rugilah saya. Ini kita nak fikir hak rugi ke nak fikir Allah marah ke Allah sayang kita? Kita nak fikir untung rugi ataupun fikir Allah sayang ataupun Allah murka? Banyak orang pilih untung diri sendiri dan dia mengabaikan Allah. Macam mana Allah nak tunaikan janji dia kalau kita sendiri pun tak ikut apa yang Allah suruh? Nah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu saya melihat tuan-tuan, soal keberkatan dalam rezeki ni sangat penting. Ada satu kisah lah bercerita ya. Kisah ni berlaku, walaupun mungkin ini kisah Israiliyat, tapi kisah Israiliyat ni tak semuanya tak betul. Kisah Israiliyat ni kalau ikut Nabi tidak kata ya, Nabi tidak kata tidak.
Sebab kisah-kisah ini pada kitab-kitab lama dulu, kitab Injil, Taurat, dan ada kisah yang betul, ada yang tak betul. Ada yang dia tokok tambah. Kaedah dia macam ni. Kalau kisah Israiliyat, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, kita tolak. Kalau ia tidak bertentangan, kita boleh terima sebagai cerita motivasi. Boleh jadi betul. Ini kisah yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa juga banyak kali sebut nama Haji Musa ni. Nabi Musa juga ya. Nama Nabi Musa banyak disebut dalam Quran sebab kisah-kisah dia banyak bagi. Ada seorang hamba Allah ni. Dia ni masya-Allah orang soleh. Nabi Musa ni satu mukjizat dia boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Tapi kita tak payah pening nak fikir macam mana cara Nabi Musa bercakap, itu cerita dalam ilmu akidah. Tapi nak bagi tahu Nabi Musa boleh cakap dengan Allah. Maka orang soleh ni datang, "Ya Musa, engkau boleh bercakap dengan Allah? Boleh tak kau tanyakan kepada Allah tentang rezeki aku?" Dia kata, "Aku ni bagi ibadatnya aku tak tinggal. Tapi satu perkara dia. Bila dalam aku solat, yang ibadah aku ni aku mari tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk? Sebab aku memikirkan tentang esok ni macam mana ni, ada tak rezeki aku ni. Dalam keadaan aku takut memikirkan esok nak makan apa, ada tak rezeki aku esok ni, menyebabkan aku tak khusyuk solat." Sebab dia ni orang, dia ni yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi esok ni macam mana? Ya. Maka Nabi Musa pun bertanya pada Allah. Ringkasnya begitu. Macam mana soal rezeki hamba Allah ini? Maka Allah bagi tahu pada hamba-Ku itu yang bertanya itu, aku cukupkan baginya setiap hari sekeping roti, tidak kurang tidak lebih. Setiap hari sekeping roti. Nabi Musa bagi tahu pada hamba Allah ni, Allah kata dekat engkau, Allah cukupkan bagi engkau setiap hari sekeping roti. Kalau kamu nak lebih, tak dapat. Ya, kurang tidak, sekeping. Dia kata, "Wahai Musa, memang itulah yang aku dapat tiap-tiap hari, sekeping roti." Aku nak tahu itu je. Aku nak tahu itu saja. Itu wahai Musa, aku tak nak lebih. Aku nak tahu yang mana Allah dah jamin rezeki aku. Itu saja aku nak tahu. Tuan-tuan tahu apa jadi? Lepas tu menyebabkan dia khusyuk solat dia. Kerana dia yakin rezekinya Allah yang bagi. Bila dia mari khusyuk, menyebabkan apa? Dia sudah kurang selera makan. Dia kurang. Sebab apa? Dia rasa dengan ibadah tu menjadikan dia rasa kenyang. Kerana seronok menyebabkan dia tak fikir sangat buat makan ni. Setiap hari sekeping roti dia dapat. Dulu pun sekeping, sekarang pun sekeping. Apa jadi? Sekeping tu dia makan, sekeping lagi dia tak lalu makan. Dia tak lalu, bukan membazir, tapi dia tak nak makan dah sebab kenyang sangat. Maka sekeping separuh tu disimpan. Roti orang Arab ni dia tak bulat macam kita kan. Roti orang Arab ni dia keras kan. Dia kering gitu je, dia tak berkulat. Dia pun simpan roti tu. Esok dapat sekeping, makan separuh, separuh simpan. Esok begitulah setiap hari, menyebabkan roti dia bertimbun-timbun, lebihan. Tak lalu nak makan. Bertimbun-timbun banyak roti katanya. Lepas tu tuan-tuan, orang miskin datang lalu depan rumah dia, "Saya ni tak ada makanan." Maka dia kata, "Nah, aku sedekahkan roti-roti ni, ambil lah." Dulu tuan-tuan, kurang sedekah. Sekarang ni makin banyak sedekah. Ambil lah roti ni, aku sedekah. Setiap hari dapat sekeping roti, separuh makan, separuh lagi dia simpan. Datang pengembala kambing. "Saya ni waktu tu musim kemarau panas, saya ni nak cari rumput kering tak jumpa." Maka si hamba Allah kata, "Tak apalah, aku ada roti yang tidak dimakan. Ambillah roti-roti ni dan basahkan bagi roti ini makanan kepada kambing kamu. Mudah-mudahan dapat juga dimakan." Pengembala ni tengok banyak dapat roti tu, dia seronok, maka dia hadiahkan seekor anak kambing kepada si orang soleh ni. Dapatlah seekor anak kambing. Dengan seekor anak kambing ni membiak banyak kambing orang soleh. Setelah beberapa tahun berlalu, Nabi Musa melalui rumah orang soleh ni. Nabi Musa terkejut. Dulu aku lalu depan rumah dia, sunyi sepi. Sekarang ni aku lalu depan rumah dia, meriah dengan kambing yang banyak, rumput menghijau. Nabi Musa tanya dengan dia, "Bagaimana kamu dapatkan seperti ini?" Baik.
habiskan kisah tu. Bila Nabi Musa bertanya kepada orang soleh ni, dia kata apa? Ya, aku macam biasa, betul. Dulu dengan sekarang sama. Aku dapat sekeping roti, wahai Nabi Musa. Tapi apa yang menyebabkan aku dapat lebih? Kerana aku tahu erti bersyukur. Dengan kesyukuran itu menyebabkan rezeki aku makin bertambah. Sedangkan rezeki aku sama seperti sebelum ini. Sama je. Nampak? Itu tanda berkat. Bila mari kesyukuran, dia mendatangkan keberkatan. Berkat ni benda yang susah nak explain, tuan-tuan. Susah nak explain. Rasa kecukupan tu. Sebab dia merasakan kecukupan, tengok. Boleh sedekah, boleh bertambah-tambah rezeki, mari kok mana pun tak tahu. Itu akibat syukur tu. Itu janji Allah, tuan-tuan ya. Allahumma salli alaihi wasallam. Kerana bersyukur tadi menyebabkan rasa kecukupan, maka tengok, cukup situ, cukup ini ya. Isunya tuan-tuan bukan banyak ke sikit. Isunya cukup ke tak cukup. Saya pernah pergi umrah, ada seorang hamba Allah tu, dia menangis sana, mata dia merah. Saya tanya dengan dia, kenapa tuan? Saya sedih, katanya. Sedih pasal apa? Dia kata, isteri saya bagi WhatsApp kat saya, dia minta saya ceraikan dia. Dekat Mekah. Abang tolong ceraikan saya sekarang. Dekat WhatsApp ni. Oh ya Allah, kata, kenapa jadi macam ni? Dia kata apa? Isteri saya, dia kata dia ni orang kaya. Saya dulu ustaz, saya orang susah. Hidup dengan isteri sama-sama susah. Waktu tu makan pun tak berapa nak ada, tapi alhamdulillah senang susah bersama-sama. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya rezeki bisnes, syarikat besar, syarikat dia besar lah. Ya. Saya mula bagi saya bagi duit belanja saya, isteri saya banyak. 1,000, lepas tu 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Dia kata rumah dia tak payah fikir, kereta dia tak payah fikir, ya, duit makan minum tak payah fikir. 5,000 tu saya bagi bersih. Yang nak buat apa, buatlah 5,000 tu, terpulanglah. Dia tanya dengan saya, 5,000 tu ustaz rasa banyak ke sikit? Kalau ibu-ibu 5,000, suami bagi 5,000 kita tu banyak ke sikit? Tuan-tuan mungkin lah kot bagi 5,000 kan? Lebih pada saya. Yelah, sebab rumah semua ada makan minum, tak payah fikir. Ini untuk takkan tiap hari dah makan kambing kan? Buat darah tinggi kan? Berapa sangat nak makan ya? 5,000 banyak lah tu pada saya kan. Dia kata, saya bukan tak, isteri saya minta lebih lagi, dia suruh naik lagi. Saya kata ini tak berjadi ni. Sebab dia rasa tak cukup. Abang 5,000 mana cukup bang? Dulu cukup, kenapa sekarang tak cukup? Bukan saya tak boleh bagi, saya boleh bagi lebih pada tu. Tapi saya tahu, saya bagi banyak pun tak cukup juga. Sebab kerana saya tak bagilah, saya tak nak tambah lagi, dia minta saya ceraikan dia. Dia sedih. Dia teringat balik zaman waktu susah dulu, elok je. Sebenarnya dia punya isu dia bukan banyak ke, cukup ke tak cukup. Ya. Sebab tu bila kita berdoa pada Allah, ya Allah, kayakan aku dengan rezeki yang mencukupi. Sebab ada orang tuan-tuan tak banyak pun, tapi cukup. Saya pernah jumpa satu keluarga asnaf tuan-tuan, anak 8 orang, tapi rajin memberi sebab dia yakin rezeki daripada Allah. Tapi saya tengok perkembangan keluarga ni, anak-anak berapa orang dah pergi Mesir, jadi Al-Hafiz berapa orang, dapat menantu Al-Hafizah juga. Allah, saya kata bagusnya ni. Ini contoh saya nampak depan mata saya, bahawasanya betul lah, orang bersyukur itu Allah janji akan cukup. Hadirin sekalian, saya tutup dengan dari segi saintifiknya macam ni ya. Ini di segi ayat ni, Allah kata kalau kufur, azabku amat pedih. Saya tak nak sebut tentang kekufuran. Maksudnya siapa tak syukur itu kufur. Kenapa syukur akan bertambah? Dari segi saintifiknya macam ni tuan-tuan. Orang yang bersyukur, dia akan dapat hormon kebahagiaan. Ya. Hormon bahagia ada 4. Yang pertama namanya dopamin. Dopamin ni adalah hormon reward. Contohnya, kalau isteri kita, suami bagi hadiah emas kan, pulut dakap sebenarnya, pulut dakap, agak-agak isteri kita seronok lah. Seronok. Kenapa dia gembira? Sebab dia dapat reward, dapat hadiah, menjadikan kita rasa gembira. Orang bersyukur, dia akan ada benda tu.
Pagi-pagi dia bangun, alhamdulillah ya Allah, aku ada lagi hari ini, syukur pada Allah. Bagi dia hari itu adalah anugerah bagi dia. Sebab tu dia bangun dengan penuh kegembiraan. Kerana apa? Kerana hormon dopamin tu dia dapat. Dari segi saintifik begitu ya. Yang kedua, dia dapat hormon apa? Oksitoksin. Oksitoksin ni hormon cinta. Orang yang bersyukur, dia akan sentiasa menghargai orang sekeliling dia. Dihargai isteri dia, dihargai anak-anak dia, dihargai jiran tetangga. Dia sayang semua orang. Bila dia sayang semua orang, dia akan dapat hormon cinta. Sebab tu orang yang bersyukur, dia terus bersyukur dan dia terus bahagia. Sebab apa? Dia terus menyayangi dan orang pun sayang kat dia. Nampak tak? Yang ketiga, orang bersyukur, dia akan dapat hormon endorfin. Hormon endorfin ni iaitu hormon apa nama, macam nak panggil dia endorfin ni dia macam mana nak panggil ya? Ada orang dia hormon endorfin, hormon ketenangan. Ya. Sebab tu orang yang bersyukur dia rajin bangun tahajud. Sebab apa? Waktu tahajud tu akan mendatangkan hormon ketenangan. That's why orang bersyukur hidup dia tenang. Sebab dia makin banyak dengan Allah, dia spend masa dengan Allah banyak, menyebabkan jiwa dia tenang. Maka bertambah hormon ketenangan. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, nak tenang ni, ada orang ambil ubat penenangan. Itu kalau orang ada penyakit, betul lah. Kalau dia ada penyakit tak tenang, dia pergi jumpa psikiatri, dia bagi ubat penenang. Tak apalah, itu dari segi rawatan. Tapi kita boleh mencari penawar secara semula jadi dengan bangun tahajud. Waktu tahajud tu akan mendatangkan ketenangan. Ya? Yang keempat, orang yang bersyukur dia akan dapat hormon serotonin. Serotonin ni hormon dia buat bersungguh-sungguh. Contoh kan, bila kita buat benda tu sungguh-sungguh, contoh waktu hari raya kita kemas rumah, penat, tapi penat tu menjadikan kita seronok. Puas hati kan, seronok dah tengok rumah kemas, bersih kan? Rasa kepuasan walaupun penat. Itu namanya hormon serotonin, rasa kepuasan. Orang bersyukur dia akan dapat benda ni. Sebab apa? Dia akan tolong orang sungguh-sungguh, dia rasa puas. Bila dia sedekah sungguh-sungguh, dia rasa puas. Dia rasa seronok tolong orang ni, dia rasa seronok sedekah ni. Maka dia rasa kepuasan, menyebabkan dia nak buat lagi kebaikan. Nampak tak? That's why orang bahagia, orang bersyukur, dia terus dapat kebahagiaan. Nampak tak? Orang bahagia pasti bersyukur, orang bersyukur pasti dia bahagia. Itu dari segi saintifik. Tapi hakikatnya Allah yang anugerahkan kecukupan, kebahagiaan buat orang yang bersyukur. Sebab tu syukur itu sangat indah. Banyakkan syukur kita pada Allah atas apa yang Allah bagi. InsyaAllah dengan berkat kesyukuran tadi, Allah tambah, Allah cukupkan rezeki kita. Wallahu ta'ala alam. Yang baik pada Allah yang lemah atas kekurangan kelemahan di sini, minta maaf salah dan silap. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.